أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masih dalam bab yang ke-34. Bab yang ke-34 ini adalah suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang su'ul khatimah, tentang su'ul khatimah, yakni kesudahan yang buruk, dan amal itu dinilai pada bahagian akhir dia, sambungan dia. Telah berkata pengarang kitab ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, ada sebuah cerita ataupun ada sebuah kisah. Di negeri Mesir dahulu ada seorang laki-laki yang sangat rajin beribadat di masjidnya. Sebelum solat fardu, ia selalu mengumandangkan azan. Maka pada suatu hari, sebagaimana biasanya ia naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan, kebetulan di bawah menara itu ada rumah milik seorang Nasrani yang hidup dalam jaminan keamanan pemerintahan Islam. Kemudian dari atas menara itu tiba-tiba ia terlihat ataupun ia melihat anak gadis Nasrani yang memiliki rumah itu. Kerana merasa kagum dan tertarik, ia lalu tidak jadi azan. Saya rasa saya pernah kisah ni. Jadi nak azan, tiba-tiba tak jadi azan. Jangan main-main fitnah wanita. Ujian yang paling besar untuk laki-laki selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nisa, fitnatun nisa. Bukan orang perempuan tu tak baik, tapi ujian dia tu. Syaitan di celah-celah dia tu. Kaum wanita ni baik. Allah Ta'ala jadikan wanita ni umumnya, secara umum wanita itu baik. Dia macam anak laki-laki, bayi lah. Kata Nabi, setiap bayi yang lahir itu dia fitrah, dia baik, dia suci. Tapi bergantunglah kepada kedua ibu bapa dia, sama ada dia nak jadikan anak dia al-majusi, jadikan anak dia satu orang majusi ke, ataupun satu orang Yahudi, ataupun satu orang Nasrani. Jadi begitu juga wanita ini, secara umum semua wanita ni baik. Tapi syaitan berada di tengah dia, syaitan gunakan itu sebagai ujian. Itu sebab Nabi sebut, tidak aku tinggalkan selepas kewafatanku satu ujian yang paling susah untuk orang laki-laki ni, melainkan fitnatun nisa, fitnah wanita. Jadi kata Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, dari atas menara itu ketika nak azan, tiba-tiba ia melihat anak gadis Nasrani itu, anak gadis pemilik rumah itu. Dan dalam kisah yang lain yang pernah diceritakan oleh Syekh Mustaqim, wanita itu dia berdiri dekat depan bilik dia tu dalam keadaan dia separa bogel.
Syekh Mustaqim kata perempuan Nasrani tu dia berdiri betul depan pintu, tapi dia punya pakaian tu nak beritahu seksi lah, dia separa bogel, kata Syekh Mustaqim. Jadi tiba-tiba nak azan, tak jadi azan. Dia pun turun daripada menara tu. Bila naik nak azan, ujian apa? Ujian Allah Ta'ala nak datangkan ujian tu, tak jadi. Sebab zaman dulu dia tak ada speaker kan, nak azan tu dia kena naik menara. Jadi dia kena naik tempat tinggi, jadi tak jadi azan. Dia turun semula, turun untuk menemui perempuan tu, sebab rumah tu sebelah masjid. Maka lalu ia pun mendatangi rumah itu dan ia masuk ke rumah itu, maksudnya sampai depan pintu rumah orang perempuan ni. Kemudian dia panggilnya wanita itu, maka turun perempuan ni. Maka perempuan ini kata, ada apa kamu ni, ada apa dan apa mahu kamu? Maka tanya si gadis itu, maka jawab tukang azan ni, aku menginginkan kamu ni. Dia gentleman, dia terus beritahu dia tak cerita banyak. Dia tak ada melalut-lalut dah. Dia tu kata, aku nak engkau. Tak ada, straight forward dia kata. Aku menginginkan kamu. Dan ditanya wanita itu, kenapa? Untuk apa? Kenapa nak aku ni? Kerana aku tertarik kepada kamu. Kamu telah merampas segenap hati aku ni. Tak boleh hidup dah, cinta pandang pertama dah. Dari kerana mata, mata dia masuk ke dalam hati. Itu bahaya mata ni, ain. Dari kerana mata dia lalu masuk ke dalam hati. Dia kata, kerana aku telah tertarik kepada kamu, kamu telah merampas seluruh segenap hati aku ni. Sampai azan pun tak boleh. Parah tu. Tetapi kemudian jawab wanita itu, tetapi aku tidak mahu kamu mempermainkan perasaan aku ni. Perempuan tu jawab. Maknanya perempuan tu bagi respon dia positif. Tetapi aku tidak mahu kamu mempermainkan aku. Maka laki-laki ni kata, jangan khawatir, aku akan menikahi kamu ni. Jangan takut, aku datang nak kahwin, bukan main-main. Orang perempuan kalau dia sungguh-sungguh, kita ajak kahwin dia nak, kan? Orang perempuan sungguh-sungguh, kalau kita ajak dia kahwin dia nak. Yang dia tak nak ni yang main-main ni, kan? Itu pasal kadang-kadang budak ni main-main, acah-acah nak kahwin tapi tak kahwin. Tu yang kadang-kadang datang laki orang ajak kahwin, terus kahwin. Sebab serius. Jadi bila dia kata, jangan khawatir, aku akan menikahi kamu ni, aku nak kahwin dengan kau, sungguh. Maka jawab wanita itu, akan tetapi, ada tapi dia, akan tetapi kamu ini orang Islam dan aku orang Nasrani. Kau orang Islam, aku orang Kristian. Tentu saja ayahku tidak mahu mengambilmu sebagai menantunya. Maka laki-laki ni kata, yang tukang azan kata, beginilah, aku bersedia menjadi orang Nasrani. Tu dia. Bilal masjid tu je. Bilal masjid. Jangan main-main. Jangan main-main. Maknanya apa? Hari-hari azan kat masjid. Tu sebab Nabi kata, ya muqallibal qulub, kan? Nabi baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati ni. Allah balik antara dua telapak tangan ni. Hari ni beriman, besok boleh jadi kafir. Hari ni hari-hari datang masjid, lepas sebulan setahun tak datang masjid. Yang main-main. Hari ni nampak soleh, tapi bolehkah kesolehan itu kekal sampai mati? Hari ni nampak maksiat, tapi belum tentu kemaksiatan itu berakhir selama-lama dia. Kadang-kadang penghujung tu soleh. Ada nampak soleh dia lama, tapi penghujung dia terbalik. Tu Nabi kata, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Allah, janganlah kau bolak-balikkan hati ni.
Tiba-tiba terbalik hati dia. Dia kata, jangan khawatirlah, jangan bimbang, aku akan menikahi kamu. Tapi dia kata, tapi kamu orang Islam dan aku orang Nasrani, tentu saja ayahku tidak mau mengambilmu sebagai menantu dia. Maka Bilal ni kata, aku bersedia menjadi orang Nasrani. Deal, kata dia. Dia close deal tu. Tak payah cerita banyak. Nak bincang-bincang, nak suruh masuk Islam, nak suruh masuk, tak apa, aku jadi Kristian, kata dia. Aku masuk agama Nasrani. Kalau itulah kemahuan kamu, dia kata dengan perempuan. Jangan main-main, perempuan punya kehendak. Kan? The hand that rocks the cradle, kan? Rules the world. Tangan yang menggoncangkan buayan ni, jangan main-main. Jadi kalau itu kehendak kamu, aku bersedia menjadi Nasrani. Kalau itulah yang kamu mahukan, ayuh, kata dia, silakan, boleh. Maka setelah rasmi, kemudian dia declare, dia nak masuk ke, dia masuk Nasrani. Maka akhirnya dia telah masuk kepada agama Nasrani. Turun bapa dia ni, Syekh Mustaqim beritahu, dia telah turun, bapa dia turun. Berlaku perbincangan antara dia dengan bapa dia. Maka ketika berlaku perbincangan itu, bapa dia kata, kalau nak jadi orang Islam ni, nak setakat ngaku masuk agama Nasrani, tak valid. Mesti ada bukti dia. Apa bukti dia? Al-khamr. Bapa dia kata, minumlah arak. Ialah mesti ada bukti. Nak kata masuk Nasrani, mesti nak bukti kau terima Nasrani ni sebab kau orang Islam. Kau tak boleh minum arak. Sekarang minum arak. Maka dia telah minum arak ni. Tak pernah minum arak dalam seumur hidup dia. Hari itu minum arak. Banyak pula arak ni. Banyak minum arak ni. Tak pernah minum. Minum sikit-sikit. Orang minum arak ni dia tak minum banyak. Dia minum sikit tapi lama. Minum sikit kan, golak lama. Tahu golak dia minum sikit, lepas tu golak lama, lepas tu minum lagi sikit. Saya tahulah tu bukan saya minum, tapi saya pernah lah tengok orang kaki, orang bukan Islam ni kalau minum liquor with rocks, dia kata liquor dengan air batu tu. Jadi kalau dia minum tu sikit, tapi dia minum sikit, ketawa dia lama ketawa lepas tu kan minum lagi sikit, minum benda murah, minum benda RM2, beli kat kedai Murugan kat Rahang, depan Masjid Rahang dulu tu kan. Masjid Rahang dulu tu depannya ada kedai Murugan, dia jual Samsu yang RM2 tu. Ramai mati kat Rahang tu. Saya tahulah, saya imam Masjid Rahang. Yang Islam pun ramai mati, yang bukan Islam pun ramai mati. Ramai orang Islam minum tu kat Rahang tu. Daripada orang kerja bawahan, ada satu perempuan cikgu sekolah, dia ajar bahasa Inggeris, pun terlibat dengan arak ni. Sudah mati dah perempuan. Siang masuk kedai Murugan tu RM2 Samsu paket. Malam lepas maghrib pukul 10 ketuk pintu RM4. Minum juga. Jadi yang minum biasa kita tengok tu bukan high class ni. Jadi orang high class minum ni. Jadi aku bersedia, dia kata. Maka dia minum. Dia tak pernah minum, dia mabuk. Orang tak pernah mabuk, pertama kali mabuk dia kuat. Minum lagi, tuang lagi sikit, minum sikit-sikit, sehingga dah mabuk, duduk dalam rumah orang tu. Kemudian bapa dia kata, macam ni lah, sekarang engkau sudah aku nikahkan. Dah kira nikah lah ni. Tuan boleh naik atas. Anak saya tunggu kat bilik atas tu, bilik pengantin ke atas, naik.
Maka dalam kitab ni kata dia telah naik ke atas, maka pada suatu ketika dia telah naik ke atap rumah mertua dia. Dah mabuk, dia kata naik atas. Dia pun naik atas rumah mertuanya itu. Ketika dia naik mabuk, tangga pegang tu mabuk, orang mabuk naik atas, tiba-tiba dia hilang kawalan dia. Dia terjatuh daripada tempat yang tinggi, jatuh ke bawah topi masjid, langsung mati, kata. Syekh Qurtubi kata jatuh dan mati. Maka dia telah mati dan ia telah keluar daripada Islam. Syekh Musaki rahmatullah alaih kata dia telah jadi juru azan di masjid Mesir tu 30 tahun lama. Ni dalam kitab ni tak sebut, tapi Syekh Mustaqim dalam kitab yang lain dia kata dia jadi muazzin tu bukan 1-2 tahun. Dia jadi muazzin di masjid tu selama 30 tahun lama dia. Hebat tak Bilal tu je? Bilal Masjid Jaya Rasa Jaya ada 30 tahun? Tak ada. Tak hebat lagi lah. Dia 30 tahun. Maknanya setiap kali azan dia dalam masjid lah. Mestilah dia dalam masjid. Dia juru azan. Tetapi nak beritahu Imam Qurtubi rahmatullah alaih nak beritahu tentang kesudahan hidup orang ni. Lalu dia mati dalam keadaan mabuk dan dia telah murtad, dia telah keluar daripada Islam. Dan ia gagal. Akhirnya dia murtad, dia mati dan dia telah keluar daripada Islam. Dan yang paling malang, dia telah gagal mendapatkan gadis. Nak dapat gadis pun dia tak dapat. Nampak syaitan punya tipu daya kan. Sudah perempuan tu pun dia, perempuan idaman dia tu pun dia tak dapat. Maka semoga Allah, kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari pengakhiran hayat yang buruk seperti itu. Jadi kita mohon dengan Allah ni kan, supaya kita kadang kita baca doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'in khatimah. Ya Allah, sudahilah kehidupan aku ni, apa yang hari-hari mendatang ni wallah alam ya Allah. Hari-hari yang mendatang ni wallahu alam. Bagaimana kesudahan hidup kita wallahu alam. Jadi berhati-hati. Jadi kita sentiasa dalam kita menjalani hidup ni, dalam kita melakukan amal kesalehan, kita bertakut-takutlah kan. Dalam kita beramal, semayang, mengaji, zikir, tahajud, beramal soleh, pergi haji, balik, buat amal soleh, hari-hari pergi masjid, berhati-hati. Berhati-hati dengan hati. Allah boleh balik hati kita ni. Daripada orang yang suka beramal soleh, tiba-tiba jemu beramal soleh. Ada? Tiba-tiba rasa jemu. Sampai satu tahap, Allah hilang kenikmatan, kesedapan ibadat. Dapat. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih dia dari jalur Salim dari Abdullah radhiyallahu anhu, ia telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali bersumpah dengan menggunakan kalimah demi Allah yang membolak-balikkan hati. Imam Bukhari bawa riwayat ni. Imam Bukhari kata wallahi demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam demi Allah, Nabi bersumpah dengan menggunakan kalimah wallahi demi Allah yang membolak-balikkan hati. Artinya demikianlah cepatnya Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa membalikkan dan mengubahkan berbagai perasaan hati itu. Secepat angin yang bertiup, sangat kencang. Disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anfal, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah mendindingi, iaitu membuat dinding pembatas antara manusia dan hati dia. Antara kita dengan hati kita ada dinding dia. Jika Allah kehendaki, Allah katup dinding tu. Dia boleh tutup dan boleh buka. Jika Allah kehendaki, maka Allah meterai dinding tu antara kita dengan hati kita ni. Dalam surah Al-Anfal ayat 24 berkata Al-Imam Mujahid rahmatullah alaih, maksudnya ialah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menghalangi antara seseorang dan akalnya
sehingga ia tidak tahu lagi apa yang sedang dia lakukan. Sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Qaf ayat yang 37, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati. Surah Qaf ayat 37. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, yang dimaksudkan ialah hati. Menurut penafsiran Al-Imam At-Tabari, ayat tersebut merupakan khabar dari Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah Tuhan yang menguasai hati semua hamba dia. Allah berkuasa membuat dinding pembantas antara mereka dan hatinya jika Allah mahu. Jika Allah kehendaki, pada satu hari Allah meteraikan hati kita. Tengah elok-elok ya, bangun ni satu pagi, hati kita tawar ya. Hambar. Dengan azan subuh pun tak boleh bangun. Malas nak pergi semayang. Kan kadang-kadang kita diuji macam tu. Kadang-kadang ada satu waktu tu dengar azan subuh tu dan nampak jam lah, datang kemalasan. Ada hari boleh bangun awal, tapi ada waktu. Itu sebab kata para ulama kata, antara hidayat dan taufik, dia dua benda yang berbeza. Hidayah ni dia one off. Hidayah ni dia one off. Yang kita nak hari-hari ni taufik. Jadi kata para ulama mufassirin, kadang-kadang disebabkan kita terlibat dalam sesuatu dosa dan kemaksiatan, tercabutnya taufik untuk beramal. Contoh taufik baca Quran, taufik semayang sunat, rajin semayang sunat, taufik semayang tahajud, rajin bangun semayang tahajud. Tapi kadang-kadang bila kita terlibat dengan satu dosa, kemaksiatan, akhirnya taufik tu ditarik taufik tu. Jadi taufik nak bangun malam tu hilang. Tiba-tiba taufik nak baca Quran tak dapat nak baca Quran. Taufik nak zikir, rasa hambar zikir tu. Jadi yang kita inginkan, kata para ulama, yang hari-hari kita nak mohon adalah mohon taufik. Hidayat ni dia one off. Satu orang dia jauh daripada dia terlibat dengan kemaksiatan, jauh daripada Allah. Kita mohon kepada Allah supaya dia diberi hidayah. Hidayah untuk apa? Supaya dia yang jauh daripada agama, kita mohon supaya dia kembali kepada agama. Bila dia datang pada agama, waktu tu dia perlukan taufik untuk melakukan setiap amal kesolehan dalam agama ni. Taufik semayang lain, taufik zikir lain, taufik baca Quran lain. Dia ada taufik dia. Kan ada orang nama taufik kan? Ada orang nama taufik kan? Taufik ni. Jadi yang dimaksudkan ialah hati, kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih. Menurut penafsiran Al-Imam At-Tabari, ayat tersebut merupakan khabar daripada Allah bahawa Allah Tuhan yang menguasai hati semua hamba-hamba dia. Allah berkuasa membuat dinding pembatas antara mereka dan hatinya jika dia mahu, sehingga siapa pun tidak akan sanggup memahami apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dan juga dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ataupun sering Nabi berdoa dengan mengatakan, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, ya mukallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku untuk selalu taat kepadamu. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku untuk selalu taat kepadamu. Aku Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tanya, ya Rasulullah, kenapakah kamu sering berdoa dengan menggunakan doa seperti itu? Maknanya Nabi selalu doa. Aisyah tengok,
Banyak sangat doa benda ni. Doa yang sama ni berulang-ulang. Kenapa Nabi minta, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati aku ni. Kan? Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati aku ni, teguhkan hati aku. Maknanya standkan hati aku ni. Pasak hati aku ni. Standkan hati aku ni. Teguhkan hati aku ni untuk selalu taat kepadamu. Selalu istiqam dalam ketaatan. Nak sabar. Bukan senang tuan. Kadang-kadang ujian ni berlaku kepada para ulama' pun. Kadang-kadang tuan-tuan jangan terperanjat. Bukan orang biasa je. Di kalangan ulama' pun berlaku ujian ni. Kadang-kadang di penghujung-penghujung tu jadi malas beramal. Jadi macam ada ujian dia. Dalam beramal tu tiba-tiba ada ujian dia. Ada pasang surut. Itu biasalah tuan-tuan. Tapi kita ni sebenarnya kena paksa diri kita. Dalam kita beramal ni, macam mana pun kita kena apa? Kita tak ada pilihan. Kita memang bila datang waktu malas tu, kita tak boleh, kita kata macam kita tak boleh layan lah. Kita tak boleh layan perasaan kita ni. Kita kena, kadang-kadang kita kena paksa diri kita untuk buat amal tu. Jadi bila Aisyah radhiyallahu kata, ya Rasulullah, pasal apa aku dapati kau sering berdoa, Tuan sering berdoa dengan menggunakan doa seperti itu. Apakah Tuan sedang merasa ketakutan? Aisyah kata, ya Rasulullah, Tuan takut ke? Sedangkan Nabi SAW, dia adalah kekasih Allah SWT. Allah pelihara Nabi ni. Tapi walaupun begitu, Aisyah kata, apakah kau sedang merasa ketakutan? Maka beliau menjawab, tidak ada yang membuat aku merasa aman, wahai Aisyah. Nabi jawab, wahai Aisyah, sebenarnya memang aku tak aman. Tidak ada yang membuat aku boleh merasa aman, wahai Aisyah. Hati seluruh hamba ini berada di antara dua jari Allah yang maha berkuasa, maha memaksa. Jika mau ia membalikkan hati seorang hambanya, Allah hanya tinggal membalikkan aja begitu saja. Jika Allah jika mau membalikkan hati seorang hambanya, Allah hanya tinggal membalikkan aja begitu saja. Terbalik. Berhati-hati. Tu Nabi kata doa ni kan, ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Dia kata, wahai Allah yang membolakkan balik hati, teguhkanlah hatiku untuk selalu taat kepadamu. Nabi ajar juga, saya pernah beritahu tuan-tuan, Nabi ajar saya satu orang sahabat, Allahumma inni ala zikrika. Selepas solat, Nabi kata dengan satu sahabat, Nabi kata, wahai Muaz, aku ni, Nabi kata, aku sayang kau ni. Aku sayang kau. Tapi aku pesan dengan kau, wahai Muaz, setiap kali lepas solat, kata Nabi, janganlah kau tinggalkan daripada baca doa ni, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu dia. Kadang-kadang imam baca kat dalam doa kan. Tapi kita bacalah sendiri kan. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku ni. Aku perlukan taufik tu. Ya Allah, bantulah, berilah aku taufik supaya aku dapat zikir, ingat pada Engkau. Dan berilah aku taufik supaya dalam hati aku ni ada sifat syukur pada Engkau. Bersyukur, ada sifat syukur. Syukur dengan apa yang kita miliki ni. Ini Allah Ta'ala bagi kita apa saja. Setiap kita ni berbeza-beza kan. Tapi walaupun kita berbeza-beza, kita semua kena mensyukuri nikmat Allah Ta'ala kan. Jangan kita tengok kehidupan orang, kita dengan Allah aja. Kita hidup kita dengan Allah. Jangan kita tengok orang lain dengan kehidupan, kita dengan Allah. Jadi kita mensyukuri apa saja yang Allah Ta'ala bagi kita. Dan syukur yang paling besar, kata para ulama, nikmat iman dan nikmat jadi orang Islam. Nikmat datang masjid ni tuan-tuan. Tuan-tuan datang, tuan-tuan duduk dalam masjid ni, dia nikmat. Dia nikmat ni. Tuan-tuan jangan rasa benda ni kecil.
Tuan-tuan datang maghrib, tuan-tuan dapat semayang, tuan-tuan dapat solat, tuan-tuan dapat zikir, tuan-tuan dapat baca doa, lepas tu tuan-tuan dapat semayang sunat, lepas tu tuan-tuan duduk dalam majlis ni. Ini nikmat tuan. Allah akan turunkan orang yang duduk dalam majlis. Allah Ta'ala bila pilih satu orang untuk zikir pada Allah, Allah akan turunkan satu jenis bayu, nama dia Sakinah. Bukan Sakinah perempuan tu, nama dia Sakinah. Allah turunkan Sakinah, nama dia. Jadi satu orang telah tanya Sayyidina Ali radhiyallahu, dia kata, wahai Ali, apa maksud Sakinah ni? Ali radhiyallahu beritahu, Sakinah ni adalah sejenis bayu yang Allah ciptakan, dan bayu itu dia memiliki wajah. Orang tanya Ali, Sakinah tu apa? Ali kata Sakinah tu adalah sejenis bayu yang Allah ciptakan, dan bayu itu memiliki biwajhi, dia ada wajah. Jadi bila Sakinah itu turun, hati orang mukmin jadi tenang. Tenang hati dia. Dia stable, dia relax. Tu yang kadang-kadang dia boleh tertidur dalam kuliah. Tuan-tuan jangan marah. Tu saya kalau kuliah siapa tidur saya tak marah. Kadang-kadang ada orang nak kejutkan, dia tidur. Saya kata biar dia tidur. Sakinah tu sedang turun. Kadang-kadang dia duduk kat rumah tak boleh tidur. Cuba kalau dia keluarkan duduk ke boraang, boleh tak dia tidur? Tak boleh. Dia tak boleh tidur. Cuba dia naik atas motor, dia tak boleh tidur. Tapi dia duduk, tiba-tiba dia biar dia. Janganlah kita sibuk-sibuk nak apa. Tak payahlah, jangan kejutkan orang tidur. Sebab nikmat yang paling sedap, nikmat tidur. Makan pun tak sedap. Orang kalau tengah tidur, jangan kejut suruh makan. Kan? Jangan kejut. Biar dia, nanti tahulah dia bangun sendiri makan minum tu. Tapi sebab nikmat tidur itu suka digambarkan. Jadi Allah Ta'ala bagi dia. Jadi Sakinah itu kata Ali radhiyallahu, dia adalah sejenis bayu yang Allah ciptakan, dan dia memiliki wajah, kata Sayyidina Ali radhiyallahu. Kemudian bila Aisyah radhiyallahu beritahu, wahai Aisyah, tidakkah, Aisyah kata tidak ada yang membuat, Nabi kata tidak ada yang membuat aku merasa aman wahai Aisyah, maka hati seluruh hamba itu berada di antara dua jari Allah. Hati kita ni antara dua jari Allah yang Maha memaksa. Jika mahu Allah membalikkan hati seorang hambanya, dan Allah tinggal membalikkannya begitu sahaja. Bila-bila Allah balik. Jadi berhati-hati. Siasa kita berdoa dengan Allah, ya Allah, kita pun tak tahulah tuan-tuan, saya pun tak tahu diri saya ni. Tuan-tuan lagi lah tuan-tuan tak tahu diri tuan-tuan. Kan? Kita tak tahulah, kita semua ni tak tahu berapa lama kita boleh pergi lagi ni. Ada siapa-siapa tahu? Berapa lama kita boleh pergi lagi ni? Kalau Allah Ta'ala panjangkan umur kita lagi 20 tahun, 30 tahun, Alhamdulillah lah, kan? Tapi bolehkah kita lalui 30 tahun ni dalam ketaatan? Boleh ke? Bolehkah kita sabar dalam ketaatan? Itu yang benda paling susah. Benda paling susah. Ali radhiyallahu an pada satu malam di padang pasir, ketika dia bermalam di padang pasir, dia dirikan kemah, kemudian dia baring. Ketika nak tidur tu dia baring atas pasir. Ali radhiyallahu baring atas pasir. Kemudian dia tengok langit waktu malam. Ali radhiyallahu kata, aduhai, kata Ali, sungguh dunia itu akan berakhir. Dunia akan berakhir, dan perjalanan akhirat itu sangat panjang, dan bekal aku sedikit, kata Ali. Akhirat tu panjang, bekal aku sikit. Ali mengeluh. Itu sebab ada satu sahabat, sebelum 3 hari sebelum Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdul Rahman Muljam, Sayyidina Ali ni dia kena tetak kepala dia dekat depan pintu masjid Kufah waktu semayang subuh. Pada waktu tu Ali tak ada bodyguard.
Semua Muawiyah di Syria, dia kalau berjalan 5-6 orang dia punya apa? 5-6 orang bodyguard dia, Muawiyah ni. Ada satu konspirasi nak bunuh 3 orang ni, nak bunuh Ali, nak bunuh Muawiyah, dan nak bunuh Amru bin Al-As. Amru ni dia pun ada bodyguard. Jadi dalam 3 orang konspirasi nak bunuh ni, yang berjaya mereka bunuh adalah Ali. Sebab Ali pada waktu subuh dia berjalan seorang waktu tu, ketika nak masuk masjid tu. Jadi 3 hari sebelum dia dibunuh, dia telah masuk dalam masjid di Kufah pada waktu tahajud. Dia masuk awal. Kalau subuh pukul 5.30 tu, dia masuk pukul 4.30 lah. Dia masuk awal. Dia masuk, dia solat tahajud. Dia solat dalam satu tempat, satu kawasan yang gelap. Jadi ketika dia solat, habis solat dia zikir. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Dia kata, wahai Allah, sungguh dunia ini dia cuba untuk menipu aku, dan aku telah mentalakkan dunia ini dengan 3 kali talakan. Ali kata. Jadi sahabat yang riwayat ni, dia kata, aku duduk di belakang. Dalam gelap tu aku duduk di belakang, aku dengar Ali punya kalam, percakapan Ali tu aku dengar. Sebab waktu tahajud ni tuan-tuan, dia sunyi. Kadang-kadang kita berdoa perlahan, orang boleh dengar. Walaupun kita doa perlahan, kalau kita duduk belakang tu kita boleh dengar. Kita baca tasbih solat, kita duduk belakang pun kita boleh, sebab suasana tu sunyi. Ali kata, aku telah mentalakkan dunia ini dengan 3 kali talakan. Tiba-tiba Ali kata, wahai dunia, kau tidak boleh menipu aku. Pergilah, kata Ali, tinggalkan aku. Sungguh aku telah menceraikan engkau, aku telah talak engkau dengan 3 kali talakan. Kemudian kata sahabat ni, aku lihat Ali radhiyallahu an pusing ke kanan, dan kemudian aku lihat Ali radhiyallahu pusing ke kiri. Dan selepas itu aku tidak lagi melihat Ali tersenyum, kata dia. Sampailah Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Dia kata Ali tak senyum, lepas itu Ali tak senyum, tak pernah senyum, sampailah lepas 3 hari itu dia kena bunuh. Jadi nak beritahu, perjalanan kita panjang, tak tahulah bekal kita macam mana. Jadi fikir-fikirkanlah kan. Akhir sekali tuan-tuan, penutup je, Ibnu Abid Dunia dia telah mengeluarkan satu kisah, satu riwayat, dan Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih telah nukilkan kisah ni. Dia masuk dalam kitab dia. Imam Ibnu Abid Dunia beritahu, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah yang ke-8. Dia Khalifah yang ke-8. Sebelum dia jadi Khalifah, ada satu peristiwa yang berlaku kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia panggil Khalifah yang ke-5 adalah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ni, dia Khalifah yang ke-5. Bila dia mati, anak dia Al-Walid bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz Khalifah yang ke-8. Umar bin Abdul Aziz, satu hari Umar bin Abdul Aziz panggil Maslamah. Maslamah ni anak kepada Abdul Malik, anak kepada Abdul Malik bin Marwan, adik-beradik dengan Al-Walid bin Abdul Malik. Dia panggil Maslamah. Dia kata, wahai Maslamah, aku nak tanya engkau ni, ketika ayah engkau Abdul Malik bin Marwan meninggal dunia, siapakah yang mengkebumikan jenazah ayah engkau ni? Maslamah kata, wahai Umar, yang mengkebumikan bapa aku ni adalah hamba aku. Kemudian Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih beritahu, nak tak aku beritahu engkau apakah yang telah berlaku kepada ayah engkau? Ketika aku masuk ke kuburannya, ketika jenazah dia dimasuk,
ketika aku bukakan kain kafan yang menutup wajah dia, ketika aku buka kain kafan tu, aku dapati kepala dia telah berputar ke belakang. Muka dia dah putar. Muka dia tu telah berputar ke belakang. Aku berpesan kepada engkau, wahai Maslamah, demi Allah, apabila aku mati besok, aku nak engkau masuk dalam kubur aku. Aku nak engkau bukakan kain kafan aku ni, dan aku nak kau tengok keadaan aku. Apakah muka aku telah berputar ataupun aku terselamat daripada bencana itu. Dan Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih, ketika dia jadi khalifah, itulah peristiwa yang menyebabkan dia jadi insaf. Peristiwa tu, peristiwa Abdul Malik bin Marwan ni, dia jadi kerana peristiwa itu berlaku depan mata dia. Bukan dia dengar cerita orang, dia menyaksikan berputarnya kepala khalifah. Dan dia kata, ketika aku memasukkan jenazah Al-Walid bin Abdul Malik, ketika ku bukakan kain kafan dia, kepala muka dia juga itu berputar ke belakang. Bapa dengan anak sama. Bapa pun khalifah, anak pun khalifah. Umar kata dua-dua sama. Yang kedua ni anak ku buka, berputar wajah ni ke belakang. Kemudian aku mendapati lututnya, kedua lututnya telah sampai di telengkuk dia, di tengkuk dia. Dia dalam kain kafan, tapi lutut dia telah sampai ke tengkuk dia, kata Umar. Pada waktu itu berteriaklah anak kepada Al-Walid bin Abdul Malik ni. Anak dia berjerit, anak dia kata, demi Tuhan Kaabah, ayahku telah hidup kembali. Ku katakan kepadanya, wallahi demi Tuhan Kaabah, azab bagi ayahmu telah disegerakan. Dan Umar bin Abdul Aziz bila dia lantik jadi khalifah, ketika dia melantik satu orang laki-laki, Yazid bin Al-Muhallab, untuk jadi gubernur di Iraq. Ketika dia nak utus Yazid bin Al-Muhallab, dia kata, wahai Yazid, aku berpesan kepada kamu supaya banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, kata dia, ketika aku mengkebumikan Al-Walid bin Abdul Malik, aku mendapati kaki dalam badan dalam kain kafannya bergoncang, bergegar, kata dia. Ketika aku turunkan dia, badan dalam kafan dia bergegar. Aku pesan kepadamu, bertakwalah kepada Allah. Jadi saya pesan dengan diri saya dan tuan-tuan, kita sama-samalah bertakwalah kepada Allah. Mana-mana kita kemaksiatan yang kita buat, kita berhentilah. Kan? Ada hak orang yang kita ambil, kita pulangkanlah. Hutang orang kita tak bayar, pergi bayarlah. Kan? Hutang orang bayar. Ada hak orang kita ambil, pulangkan. Apa kita dengan salah silap kita, mak ayah kita minta maaf. Ada salah silap kita dengan orang, kawan-kawan kita mohon maaf. Habis kita. Dan kita bertaubat kepada Allah, kita bina amal kesolehan kita dan siapkan perbekalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala zaina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallima taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidayn wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala zaina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.